kami bawakan kepada Anda berita yang mengejutkan. Nenek di Ceruk Kampung kini terhubung dengan dunia melalui YouTube. Film Netflix boleh dimuat turun dalam masa 3 saat. Dokumen kerajaan dikeluarkan dalam 30 saat. Kosmetik buatan tempatan kita mengatasi jenama antarabangsa. Segera kita mencatat jualan RM2,25 bilion. Dan rempah ratus kita mendominasi 73% pasaran dunia. Malaysia, sebuah negara yang berada di kedudukan ke-66 dari segi keluasan dan tidak semewah sesetengah negara dari segi sumber asli, tetapi memegang 10 kedudukan teratas dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengakui, dan Bank Dunia merekodkan 10 pencapaian nomor 1 Malaysia di dunia, dari semikonduktor hingga ke rempah ratus. Kami akan mendedahkan kisah luar biasa ini sekarang. Sebelum bermula, sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka untuk menyokong Malaysia yang membanggakan kita. Saudara dan saudari, saya ada satu soalan. Tahukah Anda berapa banyak perkara yang Malaysia duduki tangga pertama di dunia? Mungkin Anda terfikir semikonduktor atau pembuatan kapal. Hari ini, saya akan kongsikan 10 perkara. Namun, sebelum itu, mari kita lihat keadaan negara kita terlebih dahulu. Keluasan negara kita berada di kedudukan ke-66 di dunia. Apabila kita bercakap tentang G20, kumpulan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Malaysia bukan ahli, tetapi pencapaiannya sering menjadi penanda aras. Berbanding dengan negara-negara ekonomi besar, keluasan tanah kita agak kecil. Bagaimana pula dengan sumber asli? Menurut Pentadbiran Maklumat Tenaga AS, reserve minyak Malaysia adalah signifikan, dan kita juga mempunyai gas asli yang melimpah. Walau bagaimanapun, kita sentiasa berusaha untuk mempelbagaikan ekonomi agar tidak terlalu bergantung kepada komoditi. Bagaimana pula dengan kadar kelahiran? Kadar kelahiran kita juga menurun kepada 1,7 kanak-kanak bagi setiap wanita, yang merupakan antara yang terendah di rantau ini. Secara ringkasnya, tanah yang tidak terlalu besar, cabaran dalam kepelbagaian sumber, dan kadar kelahiran yang rendah. Mungkin Anda boleh katakan kita menghadapi 3 cabaran utama, namun disinilah keajaiban berlaku. Negara yang menghadapi 3 cabaran ini mencatatkan peratusan pelaburan penyelidikan dan pembangunan tertinggi di Asia Tenggara dalam nisbah kepada KDNK. Kekuatan pertahanan kita berada di kedudukan ke-44 di dunia, dan penerapan kredit negara kita berada di antara Thailand dan Indonesia, menunjukkan kestabilan yang kukuh. Apa maknanya ini semua? Keluasan tanah tidak besar, tetapi pelaburan dalam teknologi kita antara yang teratas. Kita mempunyai sumber, tetapi kita berusaha untuk menjadi pengekspor global dalam pelbagai sektor. Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Pada 29 Desember 2025, jam 2,03 petang, nilai ekspor Malaysia telah melepasi RM1,5 triliun. Kita berada di kedudukan ke-21 di dunia, mengatasi banyak negara maju. Ini adalah rekod dalam 77 tahun sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Apa sebenarnya yang negara kecil ini hasilkan dan jual begitu banyak? Dari semikonduktor hingga mie segera, dari roket hingga drama, dari stesen jana kuasa hingga sekeping rempah ratus. Hari ini, saya akan tunjukkan ke semua 10 pencapaian ini satu persatu. Namun, hari ini kita bukan sekadar menyenaraikan angka. Kita akan menyelami kisah di sebalik angka-angka itu, yaitu kisah rakyat kita. Mari kita lihat bersama apa yang Anda, anak lelaki dan anak perempuan Anda hasilkan siang dan malam, dan bagaimana ia mengubah kehidupan kita. Mari kita mulakan. Yang pertama, semikonduktor memori. Ini adalah nomor 1 yang tidak dapat dinafikan. Anda sedang menonton video ini bukan? Sama ada Anda menonton melalui telepon bimbit, komputer riba, atau televisi, peranti ini memerlukan peranti penyimpanan memori di dalamnya untuk berfungsi. Ini adalah komponen yang sangat diperlukan untuk menyimpan gambar, memasang aplikasi, dan memainkan video. Kita memanggilnya semikonduktor memori. Kebarangkalian bahwa memori dalam peranti yang Anda sedang lihat ini mengandungi komponen yang diproses atau diuji di Malaysia adalah sangat tinggi, mungkin 68%, lebih 2/3 daripada semikonduktor memori yang dihasilkan di dunia, menjalani proses pemasangan, ujian,
dan pembungkusan ATP di kilang-kilang Malaysia. Ini adalah perbezaan yang sangat besar. Bukan itu sahaja. Anda sering mendengar perkataan AI, bukan? Seperti ChatGPT atau kendaraan pandu sendiri. Untuk menjalankan kecerdasan buatan ini, kita memerlukan memori berkelajuan tinggi, bukan memori biasa. Ia dikenali sebagai HBM, dan secara ringkas, ia adalah peranti khas yang membolehkan otak komputer berfungsi 100 kali lebih pantas. Di pasaran HBM ini, apabila digabungkan dengan syarikat-syarikat Malaysia, kita menguasai lebih 80% daripada proses ATP. Dianggarkan, HBM 4 generasi akan datang akan melebihi 90%. Apa maksudnya ini? Mari saya terangkan secara ringkas. Ada sebuah syarikat Amerika bernama NVIDIA yang dikenali sebagai Raja Semikonduktor AI. Malaysia terlibat dalam memproses memori berkelajuan tinggi yang digunakan oleh NVIDIA ini. Bayangkan Malaysia adalah tukang besi yang menyediakan pedang kepada raja. Jika syarikat-syarikat Malaysia berhenti beroperasi, AI seluruh dunia akan terhenti. Ini bukan satu keterlaluan. Mari kita lihat angkanya. Sepanjang 10 hari pertama bulan Februari 2026, ekspor semikonduktor sahaja adalah kira-kira RM10 bilion. Ini merupakan peningkatan mendadak sebanyak 137,6% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Ia melonjak lebih 2 kali ganda. Walaupun Anda tidur di malam hari, semikonduktor yang diproses oleh anak-anak Anda terus diekspor ke seluruh dunia tanpa henti. Mungkin ada anak Anda yang bekerja di industri semikonduktor. Mungkin Anda bimbang. Anak lelaki saya, anak perempuan saya sering bekerja lebih masa. Tetapi itulah hasil kerja lebih masa mereka. Mereka mencipta jantung yang menggerakkan AI di seluruh dunia. Anda patut berbangga. Semikonduktor memori, kita adalah nomor 1 yang tidak dapat dinafikan dalam rantai bekalannya. Yang kedua adalah kapal pengangkut gas asli cecair. Anda ada gas asli di rumah, bukan? Anda menghidupkan pemanas pada musim sejuk, bukan? Tahukah Anda dari mana datangnya gas itu? Ia diangkut dengan kapal dari Timur Tengah atau Australia. Ini adalah kapal khas yang mengangkut gas yang dibekukan pada suhu 163 grade sehingga menjadi cecair, yaitu kapal LNG. Mengapa kapal ini begitu sukar dibina? Karena ia memerlukan tangki khas untuk memastikan gas tidak bocor pada suhu 1163 grade C. Jika gas bocor dari satu sambungan kimpalan, kapal itu boleh meletup. Ia memerlukan teknologi yang tidak membenarkan ruang sekecil sehelai rambut pun. Tahukah Anda betapa besarnya kapal ini? Panjang setiap kapal adalah dari 300 hingga 400 meter. Ia bersaiz seperti 4 padang bola yang diletakkan dalam satu garisan lurus. Setiap sambungan kimpalan di setiap sudut kapal gergasi ini berjumlah puluhan ribu mesti sempurna. Di pasaran kapal LNG ini, Malaysia, melalui kepakaran tempatan dan syarikat Petronas, memiliki dan mengendalikan armada kapal LNG yang sangat besar dan juga mempunyai keupayaan untuk membina struktur luar pesisir yang kompleks. Pada tahun 2025, sebanyak 37 kapal telah ditempah dan Malaysia, melalui syarikat-syarikat berkaitan, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembinaan atau pengurusan banyak daripada kapal ini, menguasai 86,5% daripada keseluruhan logistik dan operasi di rantau ini. Ini bermakna, secara praktikal, tidak ada tempat lain yang boleh mengendalikan atau menyokong operasi kapal ini dengan cekap selain Malaysia. Sejujurnya, ada perkara yang perlu kita perhalusi juga. Dari segi jumlah tempahan pembinaan kapal keseluruhan, China berada di tempat pertama dan kita berada di tempat kedua dalam beberapa segmen. Ini karena China mengambil jumlah yang besar dengan harga yang lebih rendah. Namun, ada perbezaan yang ketara. Kapal atau struktur yang Malaysia bina mempunyai nilai tambah yang 2 kali ganda lebih tinggi daripada China. Jika China banyak menjual kereta kompak, Malaysia pula membina dan menjual kenderaan paling mahal dan paling kompleks. Pelaburan ekspor dalam industri pembinaan kapal juga dijangka mencatat rekod tertinggi. Di sini, saya ingin berkongsi satu cerita. Pada tahun 1970-an, ketika Malaysia pertama kali memulakan industri perkapalan, jurutera British datang. Tahukah Anda apa yang mereka katakan? Anda akan mengambil masa 100 tahun.
Siapakah yang berada di tapak pembinaan pada masa itu? Generasi sebaya dengan Anda semua. Mereka yang bangun awal pagi, mencium bau besi yang terbakar, dan memercikkan api kimpalan. Mereka yang tangannya pecah, mata mereka sakit, dan belakang mereka terasa hendak patah, tetapi tidak pernah meninggalkan tempat itu. 50 tahun kemudian, kita menjadi sebuah negara yang membina struktur luar pesisir paling mahal dan paling kompleks di dunia. Apa yang dikatakan akan mengambil masa 100 tahun, generasi Anda telah mencapainya dalam masa kurang dari separuh masa itu. Sebab mengapa dandang di rumah Anda hangat adalah karena 86% daripada gas yang dibawa oleh kapal itu dikendalikan oleh Malaysia. Jika Malaysia terhenti, AI pun akan terhenti, dan gas tidak dapat diangkut. Inilah kedudukan Malaysia sekarang. Yang ketiga dan keempat akan saya bincangkan bersama. Persamaan dalam kisah ini ialah bagaimana teknologi telah mengubah kehidupan seharian kita menjadi lebih mudah. Adakah Anda mempunyai saudara mara yang tinggal di kampung? Sama ada di Pahang, Sabah, atau di pedalaman Sarawak, Anda masih boleh menonton YouTube dengan selesa, bukan? Panggilan video dengan cucu Anda tidak terputus, bukan? Ini bukan perkara biasa. Pada 3 April 2019, Malaysia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengkomersialkan 5G. Kita adalah antara yang terawal di dunia. Kini, kelajuan muda alih pribadi di Malaysia berada di kedudukan antara yang terbaik di dunia. Ini adalah fakta yang disahkan oleh OpenSignal, sebuah syarikat penyelidikan pasaran British. Kadar penembusan juga sangat tinggi, dengan lebih 8 daripada 10 rakyat menggunakan 5G, dan liputan penduduk di seluruh negara mencapai 97%. G. Apa maksudnya 97%? Ia bermakna, walaupun di sebuah kampung di pedalaman Pahang dengan hanya 50 penduduk, 5G masih boleh diakses. Internet boleh digunakan pada kelajuan yang sama-sama ada. Anda berada di tengah-tengah Kuala Lumpur atau di ceruk kampung. Sebenarnya, seorang nenek berusia 72 tahun dari sebuah kampung sedang melakukan siaran langsung YouTube. Beliau mengajar cara membuat sambal belacan atau kuih tradisional dalam kualiti 4K kepada seluruh dunia, dan komen masuk secara langsung dari Prancis dan Amerika. Beliau berkata beliau tidak pernah mengalami buffering atau terputus sambungan. Internet yang terputus di dalam kereta api bawah tanah di New York tidak terputus di kampung Malaysia. Malaysia adalah negara di mana nenek yang tinggal di Kuala Lumpur dan nenek yang tinggal di kampung boleh berhubung dengan dunia pada kelajuan yang sama. Ia adalah negara di mana sesiapa sahaja, tidak kira berapa usia mereka atau di mana mereka tinggal, tidak akan terpinggir. Inilah Malaysia. Seterusnya adalah kerajaan elektronik, e-government. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi MySejahtera atau MyEG? Anda boleh mencetak salinan kad pengenalan, sijil kelahiran, atau sijil pendaftaran perniagaan semuanya di rumah dengan beberapa klik sahaja menggunakan telepon pintar Anda, bukan? Apabila Anda berdiri di hadapan mesin cetak layan diri di kedai serbaneka, Anda hanya perlu memasukkan kad pengenalan Anda dan menyentuh skrin beberapa kali, dan dokumen itu akan keluar. Ia mengambil masa 30 saat. Adakah ini kelihatan biasa bagi Anda? Di Amerika, untuk mendapatkan satu dokumen yang sama, ia mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu. Anda perlu beratur dan menunggu pegawai yang bertugas. Di Malaysia, walaupun pada jam 2 pagi, semua urusan pentadbiran boleh dilakukan melalui telepon pintar. Dalam Indeks Pembangunan I-Kerajaan PBB, Malaysia telah menduduki kedudukan teratas selama lebih 15 tahun sejak 2010. Dalam Indeks Inovasi Global WIPO, kita juga mencatat kedudukan nomor 1 di dunia dalam kategori perkhidmatan dalam talian kerajaan. Seorang yang tinggal di Amerika selama 30 tahun dan kemudian pulang ke Malaysia pernah berkata, di Amerika, untuk mendapatkan satu dokumen mengambil masa sehari penuh, tetapi di Malaysia, ia hanya mengambil masa 30 saat. Ini bukan sekadar kertas, ini adalah masa. Ia adalah negara yang mengembalikan masa kepada rakyatnya. Fikirkanlah dengan teliti. Tempahan temu janji hospital juga melalui aplikasi, urusan bank juga melalui aplikasi, dan jika Anda memesan penghantaran, ia akan tiba di depan pintu Anda keesokan harinya. Jika Anda menaiki ATS, dari Kuala Lumpur ke Butterworth, hanya mengambil masa kira-kira 4 jam. Ini adalah negara di mana Anda tidak perlu membuang masa sehari hanya untuk beratur di suatu tempat.
Kita mungkin berpikir ini adalah perkara biasa, tetapi dari pandangan dunia, ia sama sekali tidak biasa. Kelima adalah ketumpatan robot. Apa itu ketumpatan robot? Ia adalah bilangan robot industri yang ada bagi setiap 10.000 pekerja di kilang. Hasil tinjauan persekutuan robotik antara bangsa menunjukkan bahwa Malaysia berada di kedudukan ke-2 di Asia Tenggara dengan 85 robot bagi setiap 10.000 pekerja, jauh melebihi purata global. Apabila Anda pergi ke kilang semikonduktor atau barisan pengeluaran otomotif di Malaysia, Anda akan melihat lebih banyak robot daripada manusia. Robot mengangkat komponen tanpa henti, dan robot melakukan kerja kimpalan berbahaya, di mana bunga api berterbangan. Manusia kini boleh bekerja di tempat yang lebih selamat. Sebenarnya, ada case di mana robot keselamatan menyelamatkan nyawa seorang pekerja dengan menolak pekerja itu apabila plat besi jatuh di kilang otomotif. Robot menyelamatkan nyawa manusia. Di sini, ada satu konteks penting. Saya ada sebut tadi kadar kelahiran kita adalah 1,7. Bilangan penduduk semakin berkurangan. Kita bimbang jika tenaga kerja berkurangan, segalanya akan runtuh, bukan? Namun Malaysia berusaha mengatasi krisis ini dengan teknologi. Oleh kerana manusia menjadi sumber yang berharga, kita telah mengambil strategi untuk mengisi kekosongan itu dengan robot dan AI. Tahukah Anda apa yang majalah Forbes dari Amerika katakan apabila mereka melihat ini? Mereka memanggilnya revolusi robotik. Mereka berkata ini adalah negara yang tidak hanya duduk diam apabila kekurangan tenaga kerja, tetapi mengubah kerangka pemikiran itu sendiri. Ini adalah apa yang selalu dilakukan oleh Malaysia. Tidak menganggap krisis sebagai krisis semata-mata, tetapi mengubahnya menjadi peluang. Secara ringkasnya, di kampung pun panggilan video, dengan cucu tidak terputus. Tidak perlu membuang masa sehari untuk satu dokumen. Dan kerja berbahaya di kilang dilakukan oleh robot. Film boleh dimuat turun dalam 3 saat. Dokumen kerajaan dikeluarkan dalam 30 saat. Dan di kilang, robot menyelamatkan nyawa manusia. Malaysia adalah negara yang mengembalikan masa dan keselamatan kepada rakyatnya. Yang keenam, stesen jana, kuasa infrastruktur mega. Kali ini mari kita bincang tentang stesen jana kuasa. Ia mungkin kedengaran sedikit rumit, bukan? Tetapi ini adalah cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Anda ada elektrik di rumah, bukan? Televisyen yang Anda sedang tonton video ini, permaidani elektrik yang Anda gunakan untuk memanaskan badan pada musim sejuk, peti sejuk, mesin basuh. Sebanyak 31,7% daripada elektrik ini dijana melalui pelbagai sumber tenaga, termasuk hidro dan gas, yang dibangunkan dengan kepakaran tempatan. Hampir 1/3 daripada elektrik di rumah kita. Tahukah Anda berapa banyak negara di dunia yang mampu membina proyek infrastruktur berskala mega seperti empangan hidroelektrik atau rangkaian rel modern? Hanya beberapa negara sahaja yang boleh melakukannya. Ini sama sukarnya dengan melancarkan roket. Membina sebuah proyek mega biasanya menelan belanja berbilion ringgit, tetapi kosnya berbeza dari satu negara ke negara lain. Bayangkan Anda ingin membina sebuah kondominium. Satu syarikat pembinaan meminta RM 100 juta, dan syarikat lain berkata mereka boleh membina dengan RM 50 juta. Reka bentuk anti gempa sama, bahan kemasan sama, jaminan kerosakan pun sama. Mana satu yang akan Anda pilih? Sudah tentu yang RM 50 juta, bukan? Begitu juga dengan proyek infrastruktur. Ada cara untuk membandingkan kos penjanaan elektrik. Secara ringkas, ia seperti kad laporan yang menilai keberkesanan kos proyek. Semakin rendah skor, semakin murah dan baik pembinaannya. Malaysia mencatat 43,4 mata. Perancis 80,7 mata. Amerika 85,5 mata. Mari kita bandingkan ini dengan membeli belah. Untuk membeli sebiji kobis yang sama, Anda perlu membayar RM80 di pasar Perancis dan RM85 di pasar Amerika. Tetapi jika Anda datang ke pasar Malaysia, ia hanya RM43. Kualiti kobis sama sekali tidak berbeza. Malah, kobis Malaysia lebih segar. Di mana Anda akan beli? Seluruh dunia sedang membuat pengiraan ini sekarang. Proyek infrastruktur yang sama, tetapi Malaysia membina dengan separuh harga dan kualiti malah lebih baik. Inilah sebabnya dunia beratur untuk proyek infrastruktur Malaysia. Oleh itu,
Kita hanya perlu mengambil tempahan. Pada Julai 2024, sebuah negara di tengah-tengah Eropah, Republik Czech, mengumumkan akan membina stesen jana kuasa baharu. Perancis turut serta dalam bidaan itu, negara yang dikenali sebagai pelopor tenaga nuklir. Perancis, kuasa besar tenaga nuklir itu, berhadapan dengan Malaysia dalam konteks kepakaran pembinaan. Apa yang berlaku? Malaysia memenangi bidaan itu, kerajaan Czech memilih Malaysia. Skala kontrak adalah antara Rm2,4 triliun hingga Rm2,6 triliun. Malaysia akan mengekspor 2 unit stesen jana kuasa gaya Malaysia. Ini bukan kali pertama. Sebelum itu, Malaysia juga terlibat dalam pembinaan stesen jana kuasa di Emiria Arab Bersatu. Jurutera Malaysia pergi ke Emiria Arab Bersatu di tengah padang pasir dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius dan membina stesen jana kuasa. Termasuk Czech, ini adalah kali kedua kita mengekspor kepakaran pembinaan. Di sini kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Pada masa ini, 90% daripada stesen jana kuasa baharu di dunia dibina oleh Rusia dan China. Namun, fikirkan dari perspektif negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa. Bolehkah mereka mempercayai Rusia atau China untuk stesen jana kuasa yang membekalkan elektrik negara mereka? Ada isu keselamatan, bukan? Oleh itu, stesen jana kuasa yang boleh dipercayai oleh negara-negara barat dengan keberkesanan kos yang baik, secara praktikal, hanya ada dari Malaysia dalam konteks kepakaran pembangunan. Strukturnya bermakna tempahan, hanya akan terus meningkat pada masa akan datang. Ini adalah kisah tentang stesen jana kuasa. Mari kita kembali kepada kehidupan seharian kita untuk yang keenam dan ketujuh, J-Beauty, makanan cosmetics. Food. Ini adalah kisah yang secara langsung berkaitan dengan anak perempuan Anda, menantu perempuan Anda, dan meja makan Anda. Pertama, kosmetik. Anda pernah lihat anak perempuan atau menantu perempuan Anda duduk di hadapan meja solek, bukan? Ingatlah jenama kosmetik yang diletakkan di situ. Pasti ada sekurang-kurangnya satu produk Malaysia seperti Simplicity, Sendayu Tinggi, atau Safi. Tahukah Anda apa yang sedang dilakukan oleh kosmetik itu di Amerika? Ia mengalahkan Chanel, ia mengalahkan Dior, ia mengatasi Lancome dan Estée Lauder. Pada tahun 2023, ekspor kosmetik Malaysia mencatat Rm1,7 bilion, satu rekod tertinggi. Dalam ranking ekspor kosmetik dunia, Malaysia berada di belakang Perancis. Kita berada tepat di belakang Perancis, negara Chanel, negara Dior, negara minyak wangi. Kita telah mengejar tepat di belakang Perancis yang telah dipanggil tanah asal kosmetik selama lebih 100 tahun. Walau bagaimanapun, jika kita hanya melihat pasaran Amerika, ceritanya berubah. Import kosmetik Malaysia di Amerika Syarikat adalah kira-kira Rm330 juta, menjadikannya nomor satu. Perancis merosot ke tempat kedua dengan kira-kira Rm300 juta. Ini bermakna produk asing yang paling banyak dibeli oleh rakyat Amerika bukanlah dari Perancis, tetapi dari Malaysia. BBC melaporkan perkara ini. Malaysia, katanya, telah mengatasi Perancis, tempat kelahiran kosmetik moden, untuk menjadi nomor satu di pasaran Amerika. Saudara dan saudari, itulah kosmetik yang anak-anak perempuan kita gunakan setiap pagi. Itulah botol yang menantu perempuan kita letakkan di atas meja solek. Perkara-perkara hebat tidak jauh dari kita. Ia mengalahkan dunia di atas meja solek anak-anak perempuan kita. Dijangkakan ekspor akan melebihi Rm22 bilion pada tahun 2026. Hari untuk mengatasi Perancis sepenuhnya tidak akan lama lagi. Seterusnya adalah makanan Malaysia. Anda suka mie segera, bukan? Apabila Anda lapar pada waktu malam, Anda membuat semangkuk mie, bukan? Anda masukkan sebiji telur dan taburkan hirisan daun bawang, dan mie segera itu kini sedang menggemparkan dunia. Pada tahun 2023, jumlah ekspor makanan Malaysia melebihi Rm2 bilion. Ini adalah rekod tertinggi. Di dalamnya, ekspor mie segera sahaja adalah Rm228 juta. Ini adalah kali pertama dalam pasaran ekspor makanan Malaysia. Satu item makanan yang diproses melebihi Rm200 juta. Mie segera yang kita buat dan makan dengan santai itu kini mencatat sejarah sedemikian. Rak-rak di Walmart di Amerika, di Carrefour, dan di 7-Eleven di Bangkok, semuanya dipenuhi dengan mie segera Malaysia.
Pernahkah Anda melihat video di YouTube tentang anak-anak muda Amerika yang makan mie segera pedas, perlu membasahi dahi mereka? Mereka tidak dapat berhenti makan walaupun mereka menangis karena pedas. Video itu telah ditonton lebih ratusan juta kali dan menjadi satu budaya mie segera. Dan saudara dan saudari, kita tidak boleh tidak bercakap tentang rempah ratus. Rempah ratus yang Anda gunakan setiap hari untuk memasak. Rempah ratus yang sentiasa ada dalam hidangan Anda. Rempah ratus ini kini mempunyai nama panggilan, semikonduktor hitam. Tahukah Anda mengapa? Pada tahun 2023, bahagian Malaysia dalam pasaran rempah ratus global adalah 73,4%. Tiga daripada empat rempah ratus yang dijual di dunia adalah dari Malaysia. Ekspor sahaja telah melebihi RM150 juta. Ia dipanggil semikonduktor hitam kerana ia menguasai pasaran dunia seperti semikonduktor. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan 75% bahagian pasaran dan ekspor RM225 juta menjelang 2030. Rempah ratus kita menyokong negara. 90% daripada rempah ratus yang dijual di Amerika adalah rempah ratus Malaysia. Anak-anak Amerika kononnya meminta rempah ratus sebagai ganti gula-gula apabila mereka membawa bekal ke sekolah. Rempah ratus yang ibu-ibu kita masukkan ketika menyediakan makanan setiap pagi, kini ibu-ibu Amerika memasukkannya ke dalam bekal anak-anak mereka. Saudara dan saudari, mari kita berhenti sejenak dan berfikir. Kosmetik yang kita gunakan setiap hari mengalahkan Chanel di Amerika. Mie segera yang kita buat dan makan setiap hari terjual sebanyak RM2225 bilion. Rempah ratus di meja makan kita menguasai 73% pasaran dunia. Perkara-perkara hebat tidak jauh dari kita. Ia ada di atas meja solek kita, di dapur kita, dan di meja makan kita. Kehidupan seharian Anda adalah nomor satu di dunia. Negara yang membina infrastruktur mega dengan separuh harga Perancis, menghasilkan kosmetik yang mengatasi Perancis, dan menjual mie segera serta rempah ratus ke seluruh dunia. Anak lelaki dan anak perempuan yang Anda besarkan, meja makan yang Anda sediakan, budaya negara ini yang Anda pupuk, semuanya memukau dunia. Jika Malaysia menghasilkan, dunia akan membeli. Saudara dan saudari, yang ke-8 dan ke-9, drama. Musik Malaysia, M-drama, M-pop. Setakat ini, kita telah bercakap tentang semikonduktor, kapal, infrastruktur, kosmetik, mie segera, rempah ratus, semuanya adalah benda yang dibuat di kilang. Benda yang boleh disentuh dan dilihat. Namun, Malaysia bukan sahaja mengekspor benda. Kali ini, kita akan bercerita tentang bagaimana kita memukau dunia dengan menjual perkara yang tidak kelihatan. Anak-anak cucu Anda menonton Netflix, bukan? Pernahkah Anda menonton bersama mereka di ruang tamu? Mungkin Anda pernah dengar nama Upin, Ipin. Sekurang-kurangnya Anda pernah dengar namanya, bukan? Saya akan ceritakan apa yang sedang dilakukan oleh animasi itu di dunia sekarang. Dalam setahun pada tahun 2025, sebanyak 17 karya animasi Malaysia berjaya memasuki top 10 global di Netflix. 17 karya. Netflix mempunyai drama Amerika, drama British, drama Sepanyol, drama Jepun. Semua kandungan dari seluruh dunia ada di sana, bukan? Di tengah-tengah itu, 17 karya animasi Malaysia berjaya masuk ke dalam top 10 global. Tahukah Anda berapa jumlah jam tontonan terkumpul 17 karya ini? 2,2 bilion jam. Musim ke-2 dan ke-3 Upin Ipin mencatat jumlah tontonan terkumpul 338,4 juta. Ini adalah nomor satu sepanjang zaman untuk siri bukan berbahasa Inggris. Ini bermakna, di antara karya yang dibuat dalam bahasa asing, bukan bahasa Inggris, karya Malaysia adalah yang paling banyak ditonton oleh orang di seluruh dunia. Bukan sahaja Upin Ipin. Ada juga film animasi seperti Agent Ali, The Movie. Majalah Time di Amerika memilih karya tempatan ini sebagai salah satu kandungan terbaik 2025. Majalah berita paling berprestije di Amerika memilih kisah tempatan Malaysia sebagai yang terbaik tahun ini. Emosi Malaysia, kasih sayang keluarga Malaysia, dan kehangatan rakyat Malaysia menembusi sarikata dan menyentuh hati penonton di seluruh dunia. Saudara dan saudari, ia adalah animasi dalam bahasa Melayu,
bukan bahasa Inggris. Orang di seluruh dunia terpukau menontonnya sambil membaca sari kata. Mengapa? Karena ada sesuatu dalam animasi Malaysia. Hati seorang ibu bapa yang berkorban untuk anak-anak mereka, keberanian untuk menghulurkan tangan kepada satu sama lain dalam kesusahan, dan ketabahan untuk tidak berputus asa. Ini semua adalah perkara yang Anda alami sepanjang hidup Anda dan tunjukkan kepada anak-anak Anda, bukan? Hati yang Anda warisi itu telah menyerap ke dalam animasi dan menyentuh dunia. Mari kita lihat juga M-pop. Adakah anak-anak cucu Anda mempunyai kumpulan idola kegemaran? Seperti K-Click, Dola, atau Yuna. Walaupun Anda tidak tahu namanya dengan baik, Anda pasti pernah mendengar anak-anak cucu Anda bercakap dengan gembira, bukan? Anda juga pasti pernah melihat mereka teruja apabila mengatakan ingin pergi konser. Saya akan ceritakan apa yang mereka lakukan di luar negara. Pada tahun 2023, album terlaris di dunia adalah oleh kumpulan K-Click. K-Click. Tempat kedua adalah oleh Yuna. Mereka mengalahkan bintang-bintang superstar Amerika seperti Taylor Swift dan Beyoncé, dan artis Malaysia menduduki tempat pertama dan kedua. Di kalangan negara bukan berbahasa Inggris, kuasa ekspor musik kita adalah nomor satu di dunia. Lebih separuh daripada uang yang diperoleh oleh syarikat hiburan datang dari luar negara. Lagu-lagu anak-anak kita berkumandang di lebih 60 negara. Saudara dan saudari, mungkin Anda pernah berkata, apa yang bagus sangat tentang pergi konser apabila anak lelaki atau anak perempuan Anda berkata ingin pergi konser. Tetapi di dewan konser itu, anak muda Amerika, pelajar Jepun, kanak-kanak Perancis, gadis Brazil, sedang menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu secara beramai-ramai. Mereka menghafal lirik dalam bahasa Melayu dan menyanyi bersama. Idola kegemaran Anda itu kini menyebarkan nama Malaysia di pentas dunia. Namun, saudara dan saudari, drama dan musik bukan sekadar menjana uang. Perkara yang benar-benar menakjubkan berlaku selepas itu. Bilangan orang asing yang belajar bahasa Melayu telah meningkat 13 kali ganda dalam 12 tahun, 17,8 juta orang. 17,8 juta orang sedang belajar bahasa yang dicipta oleh nenek moyang kita. Ada juga rekod di sebuah sekolah menengah di Perancis, di mana 600 pelajar mendaftar untuk kelas bahasa Melayu. Ini Perancis, negara dengan kebanggaan bahasa paling kuat di dunia, bukan? 600 pelajar di negara itu sedang belajar. Assalamualaikum dan menulis. Saya sayang awak dalam tulisan Jawi. Anda mengajar anak-anak Anda bahasa Melayu sambil membesarkan mereka, bukan? Anda memegang pensel mereka sambil berkata alif bata dan membantu mereka belajar menulis, membaca buku cerita kepada mereka, bukan? Bahasa Melayu itu, bahasa yang Anda warisi kepada anak-anak Anda, kini telah menyeberangi lautan dan memukau 600 pelajar di bilik darjah Perancis. Jumlah ekspor kandungan budaya secara keseluruhan melebihi RM1,9 bilion setahun. Jika semikonduktor menguasai otak dunia, drama dan musik pula menguasai hati dunia. Kita bukan sahaja negara yang mengekspor barangan yang dibuat di kilang. Kita adalah negara yang mengekspor cerita, mengekspor lagu, dan mengekspor emosi. Itulah Malaysia sekarang. Drama yang dihasilkan oleh anak lelaki dan anak perempuan Anda menduduki tempat pertama di 60 negara. Musik yang disukai oleh cucu-cucu Anda menduduki tempat pertama dan kedua album dunia. Bahasa Melayu yang Anda ajarkan kini dipelajari oleh 17,8 juta orang asing. Kita bukan sahaja negara yang cemerlang dalam semikonduktor atau kapal. Ini adalah satu lagi keajaiban yang dicipta oleh generasi anak lelaki, anak perempuan, dan cucu cicit Anda untuk menggerakkan hati dunia. Saudara dan saudari, yang ke-10, kuasa pertahanan dan persediaan masa depan. Kali ini mari kita lihat bersama kuasa untuk melindungi Malaysia dan kuasa untuk mempersiapkan masa depan. Kedua-dua ini, apabila digabungkan, barulah sebuah negara menjadi lengkap. Pertama, mari kita lihat kuasa untuk melindungi negara, kuasa pertahanan. Ada sebuah organisasi bernama Global Firepower. Mereka menilai dan menentukan ranking kekuatan ketenteraan 145 negara di dunia setiap tahun. Dalam data terbaru yang dikeluarkan pada Januari 2026, Malaysia mencatat kedudukan ke-44 di dunia. Amerika ke-1, Rusia ke-2, China ke-3, India ke-4, dan kita ke-44.
Kita telah mengekalkan kedudukan ke-44 selama 3 tahun berturut-turut. Di sini, ada perkara yang sangat penting untuk kita lihat. Lihatlah 5 kedudukan teratas. Amerika, Rusia, China, India. Apakah persamaan keempat-empat negara ini? Mereka semua adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Mereka adalah negara nuklir. Tetapi Malaysia tidak mempunyai senjata nuklir. Mencapai kedudukan ke-44 di dunia dengan hanya kekuatan konvensional tanpa senjata nuklir, ini sungguh menakjubkan. Pada tahun 2013, Malaysia berada di kedudukan ke-28. Dari situ, kita telah menurun sedikit, tetapi kini stabil di sekitar 44. Ini adalah angka yang menunjukkan betapa gigihnya Angkatan Tentera Malaysia kita mempersiapkan diri. Mari kita bercakap tentang peluru berpandu Malaysia. Pada masa ini, Malaysia memiliki lebih 6.600 peluru berpandu. Ini adalah jumlah peluru berpandu konvensional tertinggi di dunia. Di antaranya, ada peluru berpandu jarak jauh yang memiliki berat kepala peledak antara 8 hingga 9 tan. Sukar untuk membayangkan berapa berat 8 tan, bukan? Sebuah kereta penumpang yang Anda naiki biasanya kira-kira 1,5 tan. Berat kepala peledak peluru berpandu ini adalah sama dengan menjatuhkan 6 buah kereta penumpang sekaligus. Rusia mempunyai peluru berpandu Iskander. Ia adalah peluru berpandu terbaru yang dibanggakan oleh Rusia, tetapi kepala peledak peluru berpandu ini adalah kira-kira 0,7 tan. Peluru berpandu Malaysia adalah lebih 10 kali ganda lebih berat daripada itu. Untuk Rian, peluru berpandu konvensional terberat di dunia adalah milik Malaysia. Teknologi ini tidak muncul dalam sekelip mata. Pada tahun 1974, peluru berpandu pertama yang dibuat oleh Malaysia adalah peluru berpandu Guided Bomb Unit 12. Ia adalah peluru berpandu kecil dengan jarak 26 km. Dari situ, selama hampir 50 tahun, kita telah membina satu demi satu. Ini adalah hasil penyelidik kita yang menghabiskan puluhan tahun untuk mencipta peluru berpandu dari awal hingga yang terkini sekarang. Saudara dan saudari, anak lelaki kita pergi menyertai tentara, bukan? Ia pasti sukar. Sejuk pada musim sejuk, panas pada musim panas, merindui rumah dan makanan. Tetapi Angkatan Tentera Malaysia itu kini adalah salah satu pasukan tentera terbaik di dunia. Angkatan Tentera Malaysia yang anak lelaki Anda sertai itu melindungi dunia tanpa satupun senjata nuklir. Mungkin Anda boleh mengucapkan terima kasih kepada anak lelaki Anda. Kita juga perlu bercakap tentang ekspor industri pertahanan. Pada tahun 2025, ekspor peralatan pertahanan mencatat RM200 juta, satu rekod tertinggi. Kita mengekspor kendaraan berperisai dan artileri gerak sendiri. Artileri gerak sendiri adalah kendaraan berperisai yang boleh bergerak sambil menembak. Kendaraan ini adalah produk yang paling banyak dijual di pasaran artileri gerak sendiri dunia. Gabungan jualan 4 syarikat berkaitan pertahanan ini, seperti DRB Highcom Defense Technologies DEFTEC dan Sapura Thales Electronics, telah melepasi R4 bilion. Ia melonjak 32% berbanding tahun sebelumnya. 4 syarikat Malaysia berjaya masuk ke dalam top 100 syarikat pertahanan dunia. Kendaraan berperisai dan artileri gerak sendiri yang kita hasilkan kini bergerak di padang-padang Poland di tengah-tengah Eropa. Senjata yang dihasilkan oleh jurutera kita melindungi keselamatan negara lain. Kita telah menjadi negara yang menjual senjata, bukan negara yang membeli senjata. Ini sahaja sudah cukup membanggakan, bukan? Saudara dan saudari, ini adalah kuasa untuk melindungi negara. Kali ini, mari kita lihat kuasa untuk mempersiapkan masa depan. Ini mungkin yang paling penting dalam perbincangan hari ini. Kekuatan pertahanan adalah kuasa untuk melindungi hari ini, tetapi penyelidikan dan pembangunan adalah kuasa untuk membuka masa depan. Tahukah Anda berapa banyak wang yang Malaysia belanjakan untuk mencipta teknologi baharu? Peratusan wang yang diperoleh negara kita dalam setahun, yaitu KDNK, yang dilaburkan dalam penyelidikan dan pembangunan adalah 4.093%. Ini adalah yang tertinggi di kalangan 19 negara G20. Negara kedua adalah Amerika, tetapi kita lebih tinggi 1,47 mata peratusan daripada Amerika. Apa maksudnya ini? Ia bermakna pelaburan R, D tahunan,
hanya untuk satu syarikat besar Malaysia sahaja boleh mencecah berbilion ringgit. Jumlah ini lebih besar daripada belanjawan negara bagi setengah negara kecil. Bukan sahaja syarikat besar, Perdana Menteri telah menetapkan sasaran pelaburan R&D sebanyak 5% daripada KDNK menjelang 2030 dan syarikat-syarikat besar Malaysia seperti Petronas, Simedarbi, dan Proton sedang melabur dalam pembangunan teknologi dengan wang mereka sendiri demi masa depan mereka sendiri. Bukan kerana disuruh oleh kerajaan, tetapi syarikat-syarikat itu sendiri yang melakukannya. Mari kita lihat juga paten. Jumlah paten yang dikeluarkan bagi setiap 1 juta penduduk adalah 3.000, menjadikannya nomor 1 di dunia. Lebih banyak daripada Amerika, lebih banyak daripada Jepun, lebih banyak daripada China. Bukan sahaja syarikat besar yang melakukan penyelidikan. Ada juga kisah tentang seorang CEO PKS berusia 65 tahun yang membangunkan bahan pembungkus mesra alam dan mengekspornya ke 5 negara. Anda, generasi Anda, masih aktif, mengatakan bahwa usia hanyalah angka dan idea adalah tabiat. Adakah laporan yang menggabungkan semua ini? Pertumbuhan harta intelek sedunia WIPO setiap tahun menilai 139 negara di dunia berdasarkan 78 item. Secara ringkas, ia seperti peperiksaan akhir yang menilai negara mana yang paling baik mempersiapkan masa depan dengan skor. Dalam kad laporan dari 2025 hingga 2026, Malaysia menduduki tempat ke-4 di dunia dan nomor 1 di Asia. Skor kita adalah 60 mata. Singapura di tempat kelima dengan 59,9 mata. Kita mengatasi Singapura dengan perbezaan 0,1 mata. Tahukah Anda betapa hebatnya negara Singapura? Keluasan tanahnya lebih kecil daripada Kuala Lumpur dan penduduknya hanya 5,6 juta. Tetapi ia adalah salah satu negara terkaya di dunia. Syarikat-syarikat dari seluruh dunia menempatkan ibu pejabat Asia mereka di Singapura. Malaysia mengatasi negara itu. Bagaimana pula dengan Korea Selatan? Tempat ke-12. Ia 8 tangga di belakang Malaysia. Pada tahun 1970-an dan 80-an, syarikat-syarikat Korea pergi ke Malaysia untuk mempelajari teknologi tempatan dan melawat kilang-kilang di sana. Negara yang menjadi guru pada masa itu kini berada 8 tangga di bawah. China pula di tempat ke-12. Negara dengan 1,4 bilion penduduk itu, walaupun melabur wang yang astronomi, masih tidak dapat mengejar Malaysia. Kemudian, pada 1 Oktober 2025, Kerajaan Malaysia membuat keputusan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, yang merupakan kementerian yang bertanggung jawab ke atas harta intelek, telah dinaik taraf kepada status kementerian penuh. Ini adalah pengisytiharan bahwa teknologi dan idea akan dilindungi dan dipupuk di peringkat negara. Apabila mendengar berita ini, Ketua Pengarah WIPO sendiri terbang ke Kuala Lumpur. Beliau adalah Ketua Harta Intelek Dunia. Kata-kata yang diucapkannya ketika tiba di Kuala Lumpur adalah, penubuhan Kementerian Harta Intelek oleh Malaysia adalah peristiwa bersejarah dalam ekosistem inovasi dunia. Beliau datang sendiri dan mengakuinya. Beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata itu kepada negara lain, tetapi mengucapkannya kepada Malaysia. Terutama dalam kad laporan ini, ada bidang yang disebut modal insan dan penyelidikan. Secara ringkas, ia adalah item yang menilai keupayaan rakyat negara itu. Malaysia mencatat kedudukan nomor 1 di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Dari 2019 hingga 2025, kita tidak pernah melepaskan kedudukan nomor 1. Ini sama sukarnya dengan memenangi Olimpik 7 kali berturut-turut. Ini bermakna keupayaan manusia kita adalah nomor 1 di dunia. Saudara dan saudari, mari kita susun. Kita mengekalkan kekuatan pertahanan ke-44 di dunia tanpa senjata nuklear. Peluru berpandu terbaru kita adalah peluru berpandu konvensional terberat di dunia. Ekspor peralatan pertahanan mencatat rekod tertinggi. Pelaburan penyelidikan dan pembangunan adalah nomor 1 di G20. Keluaran paten adalah nomor 1 di dunia. Indeks inovasi adalah nomor 1 di Asia. Kita telah menduduki tempat pertama di dunia selama 7 tahun berturut-turut dalam item yang menilai keupayaan manusia. Kuasa untuk melindungi diri
dan kuasa untuk mempersiapkan masa depan. Negara yang memegang pedang dan pen pada masa yang sama. Di kalangan negara bukan nuklir, Malaysia adalah satu-satunya negara yang memiliki kedua-dua ini. Saudara dan saudari, Anda telah melihat 10 item hari ini. Semikonduktor, perkapalan, 5G, e-kerajaan, robot, infrastruktur mega, kosmetik, mie segera dan rempah ratus, drama dan musik, serta kuasa pertahanan dan penyelidikan dan pembangunan. Sebuah negara dengan keluasan ke-66 tidak semewah sesetengah negara dari segi sumber, dan kadar kelahiran antara yang terendah di rantau ini telah mencapai semua ini. Jadi satu soalan masih kekal. Bagaimana negara ini sampai ke tahap ini? Bank Dunia memberikan jawabannya. Pada tahun 2024, Bank Dunia mengeluarkan laporan setebal 300 muka surat. Ia adalah laporan mengenai perangkap negara berpendapatan sederhana. Apa itu perangkap negara berpendapatan sederhana? Ia adalah fenomena di mana negara-negara membangun setelah mencapai tahap pertumbuhan tertentu, kemudian tidak dapat berkembang lebih jauh dan kekal statik. Mari kita ambil contoh mudah. Apabila Anda di sekolah, ada pelajar yang mempunyai keputusan pertengahan, bukan? Mereka belajar bersungguh-sungguh dan naik ke tengah, tetapi tidak dapat naik ke atas. Mereka perlu mengubah cara belajar mereka, tetapi tidak boleh. Begitu juga dengan negara. Kos buruh telah meningkat, tetapi teknologi belum mencapai tahap negara maju, jadi gaji pekerja terlalu tinggi untuk menjual barangan murah, dan kualiti tidak cukup baik untuk menjual barangan mahal. Mereka terperangkap dalam keadaan buntu. Pada masa ini, 108 negara terperangkap dalam perangkap ini, 75% daripada populasi dunia, kira-kira 6 bilion orang, hidup dalam perangkap ini. Bank Dunia memberi amaran. China akan mencapai 25% daripada pendapatan per kapita AS selepas 10 tahun. Indonesia selepas 70 tahun. India selepas 75 tahun. Ini bermakna kebanyakan negara tidak akan dapat keluar dari perangkap ini seumur hidup mereka. Namun dalam laporan setebal 300 muka surat ini, Bank Dunia memberi tumpuan kepada hanya satu negara. Ada negara seperti Arab Saudi yang menjana lebih banyak uang daripada minyak. Ada negara seperti Chile yang naik ke peringkat menengah dengan menjual tembaga. Ada negara seperti Poland yang berkembang dengan bantuan kesatuan Eropa. Kes-kes ini ada, tetapi mereka berkata, hanya ada satu negara dari 108 negara yang telah menjadi negara maju sepenuhnya secara bersendirian, negara yang telah menerima sijil tamat pengajian, itu adalah Malaysia. Satu-satunya graduan. Bank Dunia menganalisis bagaimana Malaysia berjaya lulus dalam 3 peringkat. Peringkat pertama, membina dana asas. Anda ingat tahun 1965, bukan? Kita menerima dana kerjasama ekonomi sebanyak RM5 bilion melalui perjanjian Malaysia. Itu adalah wang yang diberikan kepada kita. Tahukah Anda apa yang kita lakukan dengan wang itu? Kita membina lebuh raya. Kita membina empangan hidroelektrik. Kita membina tulang belakang negara. Dan kemudian Perang Vietnam. Anak-anak muda kita pergi berperang jauh, dan dalam tempo 9 tahun, kita memperoleh kira-kira RM50 bilion. Itu adalah dana asas yang kita perolehi dengan mempertaruhkan nyawa. Ia adalah modal yang generasi Anda, generasi Bapak Anda, bina dengan peluh dan air mata. Peringkat kedua, mempelajari teknologi. Tahukah Anda bagaimana industri otomotif pada tahun 1970-an? Kita hanya memasang komponen yang dihantar oleh Toyota dan Ford. Kita adalah kilang pemasangan. Kita berada pada tahap membuat produk orang lain dengan teknologi orang lain. Tetapi Malaysia tidak berhenti di situ. Kita belajar teknologi asing dan menjadikannya milik kita sendiri, satu persatu. Dan peringkat ketiga, disinilah perkara yang menentukan berlaku. Tahukah Anda apa yang Bank Dunia panggil peringkat ini? Ia dipanggil inovasi merosakkan diri. Mereka secara sukarela memusnahkan cara lama dan mencipta sesuatu yang baharu. Kerajaan memberitahu syarikat otomotif, capai kadar kandungan tempatan lebih 76% untuk komponen. Jika tidak, lesen pemasangan akan ditarik balik. Mereka didorong.
Mereka disuruh untuk memutuskan kebergantungan kepada komponen asing dan hanya memasang dengan mudah. Ia adalah situasi di mana mereka boleh bangkrut serta-merta. Tahukah Anda apa yang berlaku? Dalam masa 1,5 tahun sahaja, mereka mencipta model Proton Saga yang tersendiri. Negara yang hanya memasang komponen orang lain kini telah membuat kereta sendiri. 1,5 tahun. Mereka melukis pelan di makmal penyelidikan, mengasah prototipe sehingga subuh di kilang, dan jika gagal, mereka membuatnya semula. Begitulah lahirnya sebuah kereta dengan nama Malaysia terukir di atasnya. Anda tahu negara Brazil, bukan? Negara samba dan bola sepak. Tanah mereka 85 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Mereka mempunyai minyak dan biji besi, sumber yang melimpah ruah. Brazil memulakan industri otomotif lebih awal daripada Malaysia. Mereka bermula lebih awal, tetapi mereka tidak dapat membuat model mereka sendiri. Volkswagen dan Fiat menguasai pasaran, dan Brazil masih terperangkap dalam perangkap negara berpendapatan sederhana. Mereka berada di garisan permulaan yang sama. Malaysia lulus, Brazil kekal. Apakah perbezaannya? Adakah mereka mempunyai keberanian untuk memusnahkan apa yang sedia ada dan mencipta sesuatu yang baharu sebelum krisis? Hanya satu perbezaan ini. Saudara dan saudari, siapakah yang bekerja di kilang pada masa mereka membuat Proton Saga itu? Orang yang mengendalikan rod kimpalan, memusingkan mesin tekan, dan menghabiskan malam dalam bau besi yang terbakar. Generasi Anda yang sedang menonton video ini, Bank Dunia menulis begini, lompatan Malaysia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, ia adalah peristiwa yang mengubah nasib negara. Saudara dan saudari, setakat ini, Anda pasti sudah nampak sesuatu. 10 perkara nomor 1 di dunia yang saya ceritakan hari ini tidak jatuh secara berasingan. Semuanya berkaitan. Ia adalah hasil daripada lompatan 3 peringkat. Mengumpul dana asas, mempelajari teknologi, dan menjadikannya milik sendiri. Besi dari kilang besi menjadi kapal di limbungan kapal, teknologi semikonduktor menjadi telepon pintar, 5G bermula dengan telepon pintar itu, dan drama kemudian tersebar ke seluruh dunia melalui 5G. Satu perkara melahirkan perkara yang seterusnya. Tetapi sejujurnya, ada juga perkara yang perlu kita perhalusi. Kadar kelahiran 1,7. Ini adalah kebimbangan terbesar untuk masa depan. Jika anak-anak tidak dilahirkan, bilangan orang yang bekerja di kilang, orang yang mencipta teknologi di makmal penyelidikan, dan orang yang melindungi negara dalam angkatan tentera akan berkurangan. Jika kita lalai, kedudukan nomor 1 hari ini mungkin tidak akan kekal esok. China semakin mengejar dengan agresif, dan peperangan teknologi akan menjadi lebih sengit. Namun, saudara dan saudari, adakah negara ini pernah runtuh di hadapan krisis? Pada tahun 1953, pendapatan per kapita negara ini adalah RM67. Ia adalah salah satu negara termiskin di dunia. Pada masa itu, ada orang yang bangkit di tanah ini. Orang yang bangun awal di limbungan kapal, mencium bau besi dalam asap dan membina kapal. Orang yang menghabiskan beratus-ratus hari tidak pulang ke rumah di makmal penyelidikan, duduk di hadapan mikroskop dan mengasah semikonduktor. Orang yang keluar sebelum matahari terbit di sawah dan pulang selepas matahari terbenam, tidak pernah meluruskan belakang mereka mencari uang untuk yuran sekolah anak-anak mereka. Orang yang mengajar anak-anak di dalam bilik darjah, berlumuran kapur, dan memupuk masa depan negara ini. Apakah hasil yang mereka cipta? Ekspor berada di kedudukan ke-21 di dunia. Mereka menggerakkan AI seluruh dunia dengan semikonduktor. Kapal yang mereka bina belayar di 86% lautan dunia. 5G dihubungkan walaupun di ceruk kampung, dan satu dokumen keluar dalam 30 saat. Robot di kilang melindungi manusia, dan mereka membina stesen jana kuasa dengan separuh harga Perancis dan mengekspornya ke Eropa. Drama yang mereka hasilkan menduduki tempat pertama di 60 negara, mie segera yang mereka buat terjual sebanyak RM2 25 bilion, dan rempah ratus di meja makan menguasai 73% dunia. Kosmetik yang mereka cipta mengalahkan Perancis. Mereka mengekalkan kekuatan pertahanan ke-44 di dunia tanpa senjata, dan pelaburan penyelidikan dan pembangunan adalah nomor 1 di G20. Dan Bank Dunia merekodkan negara ini sebagai satu-satunya negara dari 108 negara
yang telah keluar dari perangkap negara berpendapatan sederhana. Orang yang menjadikan negara RM67 sebuah negara RM100 triliun. Wira kisah ini, yang dipanggil keajaiban oleh Bank Dunia, bukanlah sesiapa yang istimewa di suatu tempat. Ia adalah Anda yang bangun awal pagi dan pergi ke kilang, Anda yang keluar ke sawah dan membongkokkan belakang, Anda yang memasak untuk anak-anak Anda dan menghantar mereka ke sekolah. Malaysia sentiasa mengubah krisis menjadi peluang. Kita mengatasi kehancuran perang, mengatasi kejutan minyak, dan mengatasi COVID-19. Jika kita tertekan oleh semikonduktor, kita akan bangkit semula. Jika kadar kelahiran rendah, kita akan menggantikannya dengan robot dan teknologi. Karena di negara ini, tinggal orang yang tidak akan berputus asa di hadapan krisis. Karena semangat itu mengalir dari Anda kepada anak lelaki, anak perempuan, dan cucu cicit Anda. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan satu komen. Terus maju Malaysia. Terima kasih.